Tajuk-tajuk utama berita hari ini. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dan Premier Sarawak tunaikan solat sunat Aidilfitri. Bertingkat kualiti jalan persekutuan di Sarawak. Lebuh Raya Pan Borneo, Sarawak Fasa 1 siap 99%. Kerajaan perpaduan stabil didokong kerajaan GPS. Dewan Serbaguna Kampung Sungai Pauh beroperasi sepenuhnya. 110 kanak-kanak Dun Sebuyau terima duit raya. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hadir menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Jamek Negeri Sarawak di Kuching pada Rabu. Mengiringi beliau yang tiba pada jam 7.52 pagi ialah Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Solat sunat Aidilfitri itu telah dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi bersama lebih 5,000 umat Islam. Usai menunaikan solat Aidilfitri, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dijadual mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri 2024 di Astana Negeri Sarawak bermula 9 pagi hingga 4.30 petang pada 1 Syawal. Manakala Datuk Petinggi Abang Zohari pula mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada hari raya pertama jam 10.30 pagi hingga 3 petang dan hari raya kedua pada jam 10 pagi hingga 2 petang. Turut hadir mengimarahkan lagi pagi Syawal itu ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta tetamu kenamaan yang lain. Kementerian Kerja Raya KKR komited dalam memperkasakan aspirasi My Jalan dan mereformasikan pembangunan infrastruktur negara selari dengan prinsip rukun madani yang menekankan kesejahteraan ihsan. Dalam satu kenyataan media pada Selasa, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi menegaskan komitmen KKR untuk memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti jalan persekutuan demi kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, pada 8 April lepas, satu sesi mesyuarat telah diadakan di antara KKR dan Pasukan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Ahmad Mazlan, Pengarah JKR Sarawak, Datu Insinyur Teknologis Richard Tajan serta pegawai-pegawai KKR Pusat dan JKR Sarawak. Katanya mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkan hala tuju bagi memperkemaskan reka bentuk dan isu penyelenggaraan jalan negeri dan jalan persekutuan di Sarawak, terutamanya yang berkaitan dengan isu jajaran Red Line. Beliau memaklumkan usaha ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya sumber kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri Sarawak. Jelas beliau lagi, dalam konteks ini, istilah Red Line merujuk kepada laluan asal sebelum pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak di mana ia melibatkan kawasan Kuching, Serian, Sibu Bintulu, Julau dan Miri. Katanya standard laluan Red Line ini perlu dinaik taraf agar sejajar dengan standard yang ditetapkan di bawah pembinaan baru LPB. Dalam pada itu, Datuk Sri Alexander memberitahu status terkini penyiapan LPB Sarawak Fasa 1 adalah 99%. Katanya ia dijangka dibuka sepenuhnya pada suku kedua tahun 2024 kecuali Seksyen Lambir WPC 11 di Miri yang perlu direka bentuk semula dan dijangka siap pada tahun 2026. Dalam masa sama, Datuk Sri Alexander dan pasukan KKR Pusat juga telah menyatakan komitmen tidak berbelah bahagi dalam memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur jalan di Sarawak demi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Kerajaan perpaduan menjadi stabil dengan adanya sokongan kuat Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang menerajui Kerajaan Sarawak.
Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, rakyat perlu menyokong kerajaan semasa sehingga pilihan raya umum PRU yang akan datang. Dengan sokongan GPS, katanya, kerajaan perpaduan ini menjadi sebuah kerajaan yang stabil walaupun ada pergolakan-pergolakan yang berlaku di seberang sana dan banyak isu yang timbul. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Berbuka Puasa Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Bukit Kota baru-baru ini. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu menyeru agar pemuda PBB untuk sentiasa peka dengan keadaan semasa dan turut bersiap sedia untuk pilihan raya negeri Sarawak akan datang. Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail turut menyampaikan sumbangan kepada 50 asnaf dan anak-anak yatim. Penduduk di Kampung Sungai Pauh kini boleh menarik nafas lega apabila Dewan Serbaguna kampung berkenaan kini telah pun siap dan dapat beroperasi sepenuhnya. Dewan yang mulai dibina pada tahun 2018 dengan peruntukan dana projek program transformasi luar bandar RTP sebanyak RM200,000 itu kemudiannya dinaik taraf pada tahun 2020 melibatkan dana berjumlah RM110,000. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben telah hadir merasmikan Dewan tersebut. Dalam kesempatan itu, Datuk Martin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kedup turut mengumumkan dana projek RTP berjumlah RM150,000 untuk menaik taraf Gereja St. Andrew manakala permohonan kemudahan lain di gereja berkenaan akan diteliti kemudian. Seramai 110 kanak-kanak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau mengukir senyuman riang apabila menerima duit raya daripada Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi. Penyampaian sumbangan tersebut disempurnakan oleh beliau dalam program Ziarah Ramadan dan Tanggungjawab Sosial bersama Sarawak Energy Berhad SEB baru-baru ini. Dalam majlis itu juga, Datuk Seri Julaihi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau turut menyantuni 70 golongan asnaf di kawasan sekitar Sebuyau. Di samping itu, beliau turut menyampaikan bakul makanan sumbangan SEB kepada para penerima. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Chris Fowler. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan yang di Pertua Negeri Sarawak dan Premier Sarawak yang hadir menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada pagi ini. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.